Astagfirullahaladzim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azmi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta asnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana na'udzu bikalimati llahi tammati min ghadabihi wa ali min iqabatihi wa syarril ibadihi wa min hamazati syayatin wa na'udzu bika ya Rabbana an yakhdurun. Allahumma ya hadiyal mudallin wa ya rahimal muznibin wa ya muqil asaratil asirin irham abdaka dzal khata'il azim wal muslimina kulluhum ajma'in. Allahumma ij'alna minal rasyidin waj'alna minat taibin waj'alna minas salihin waj'alna minal akhyaril marzuqin waj'alna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna ya rabbana taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Raditu billahi rabbil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan tetamu Allah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari ini alhamdulillah syukur Allah bagi cuaca yang baik, juga bagi kesihatan yang baik. Dapat kita melaksanakan ibadah juga dengan baik. Moga-moga amalan kita diterima oleh Allah Taala, ikhlas kepada Allah Taala. Dan mungkin juga inilah amalan kita yang terakhir, ataupun ini mungkin amalan solat maghrib kita yang diterima oleh Allah Ta'ala sepanjang kita melaksanakan mendirikan solat di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu solat kita yang mana diterima oleh Allah Ta'ala, kita tak tahu. Kita bertawakal, berserah, memohon pada Allah Ta'ala, moga-moga diterima semua. Tapi rasanya tak adalah ketikanya tu diterima. Macam kita berdoa jugalah, bukan semua masa tu masanya kena. Kadang-kadang tak kena masa dia, tapi ada masa tu ketika mungkin Allah memperkenankan doa kita lah ya. Walaupun semua doa tu diperkenan, tapi yang cepat dapat itulah yang kita nak kan. Baik tuan-tuan, alhamdulillah malam ni kita mengambil sikit peringatan menyambung daripada apa yang saya baca minggu lepas, iaitu dalam buku Minhajul Qasidin ini. Moga-moga sambungan ini juga berkaitan dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti, dipertanggungjawabkan kita apa yang kita lakukan dekat dunia ni baik atau buruk berdasarkan kepada amalan kita pada hari inilah ya. Jadi kata penulis kitab ni, Allah Ta'ala ni nanti seksa di sisi Allah Ta'ala ni tuan-tuan juga ada perbezaan berat dan ringannya kepada kita. Bila mana Allah menghitung kita nanti, maka tidak ada batas yang paling berat dan paling ringan, kita tak tahu. Hanya amalan kita sahaja yang menentukan. Yang paling rendah sekali kata Nabi SAW pun sebut kata manu syiqal hisab azab. Nabi kata yang paling ringan sekali bila mana Allah menghitung kita, menghisap kita, azab dia dipersulitkan. Sulit tu pun kita dah faham, dah susah dah. Masya Allah kan. Kita kalau polis tahan roadblock, dia tanya mana ni side mirror, mana side mirror, ni nombor tercabut satu pasal apa ni, tayar botak pasal apa ni, belum tanya lesen lagi tu, belum tanya road tag lagi, bertanya benda-benda yang lain lagi. Begitulah keadaan kita satu hari nanti, bergantunglah kepada amalan kita. Jadi perumpamaan yang disebutkan oleh penulis kitab ni kata sebagaimana seorang raja yang boleh sahaja menghukum pegawainya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
lalu mempersulitkan bertanggungjawab, kemudian memaafkannya, disusahkannya dulu, hukumnya, kemudian dimaafkannya lah kan. Boleh juga dia mendenda atau mencambuknya dengan cemeti, ataupun menghukum dia atau menyeksanya, atau selain daripada bentuk hukuman yang boleh dilaksanakannya, sebab dia raja, kita pekerja dia. Jadi Allah Ta'ala tu Tuhan kita, kita hamba dia, dia boleh buat apa saja pada kita. Kalau kita tak berbuat betul, kepada dia lah ya. Jadi hisab di sisi Allah Ta'ala ni tuan-tuan pasti berlaku, dan berlaku sebelum setiap berlakunya nanti sebelum setiap amalan kita dimizankan oleh Allah Ta'ala, yakni ditimbang oleh Allah Ta'ala di atas neracanya, neraca Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Timbang tu kita jangan bayangkan timbang dacing kat Kajang tu tuan-tuan. Timbang dacing tu de belakang lain, depan lain, depan 1 kilo, belakang baru 1/2 kilo. Ini manusia punya dacing tidak pernah adil. Berbeza dengan dacing Allah Subhanahu Wa Taala, sehalus-halusnya cukup adil di sisi Allah Taala atas kesempurnaan Allah Taala. Maka Allah melaksanakan hitungan ini ke atas kita adalah apa? Adalah atas sifat Allah Taala yang maha sempurna. Kita sedia maklumlah maha sempurnanya Allah, yang maha adilnya Allah SWT, dan maha bijaksananya Allah SWT. Adilnya Allah Ta'ala ini adalah dia dengan dia tidak sekali-kali akan menginaya hambanya. Allah tak menginaya manusia, menginaya manusia, manusia menginaya binatang, manusia menginaya tumbuhan, tapi Allah tidak menginaya hamba-hambanya itu. Dan bijaksananya Allah SWT tuan-tuan, pasti Allah akan meletakkan hukuman hisabnya itu, pelaksanaan hisab sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan sesuai dengan tempatnya yang sebenar. Ini Allah SWT. Maka adilnya Allah Ta'ala dan bijaksananya Allah Ta'ala tidak sekali-kali tuan-tuan menyamakan antara hamba-hambanya yang mana hamba-hambanya yang berbuat kebaikan dengan hamba-hambanya yang derhaka kepada dia. Allah tidak akan samakan kita. Ataupun Allah Ta'ala tidak akan menyamakan hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman kepada dia, dengan hamba-hamba dia yang mengkufuri dia. Tak sama. Begitu juga Allah akan menghukum, menghisab kita, tidak akan mensamakan kita antara hamba-hambanya yang mengaku Islam. Aku orang Islam tau, yang main-main, tetapi tidak berbuat ketaatan, maka tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kalau kita berbuat baik, maka ada kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, walaupun kita orang Islam. Allah takkan samakan antara hukuman saya dengan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan berbuat kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya berbuat keburukan, maka saya tidak dimuliakan oleh Allah Ta'ala, walaupun saya orang Islam. Kita tengok orang Islam dia buat jahat. Ramai orang Islam buat jahat, yang mengaku Islam tetapi tidak taat pada Allah Ta'ala. Ramai tuan-tuan di sekeliling kita. Yang saya paling takut sekali, selalu saya sebut mana-mana, bila Allah meletakkan kita satu tempat yang baik, kita tak boleh jadi baik. Na'udzubillah kan. Diletak di rumah Allah Ta'ala tapi tetap tidak baik, jahat mulut, perangai kita kat luar buruk. Ini bahaya, takut kita. Na'udzubillah. Dan berlakulah keadaan itu tuan-tuan. Jadi kalau Allah Ta'ala mempersamakan tuan mereka ini semua, bukanlah maknanya Allah itu adil. Allah itu tak adil lah, maknanya tidak bijaksana lah Allah Ta'ala tu. Kita sedia maklum tuan-tuan, kita sedia maklum ramai sekali kan, kalau kita lihat manusia berbuat keburukan di atas muka bumi ini dengan pelanggaran hukum yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kadang-kadang dia menginaya saudara dia yang lain, merebut hak orang lain kan, tanpa dia ada rasa belas kasihan. Tetapi kadang-kadang bila kita lihat tuan-tuan, sebahagian daripada mereka dan kebanyakan daripada mereka ini terlepas, tidak dihukumi ketika di dunia. Sebab apa? Mungkin dia mempunyai kekuasaan, mungkin dia punya pangkat, dia gunakan pengaruh dia secukup-cukupnya. Dia gunakan, mungkin ada sebahagian daripada mereka dilindungi oleh pihak-pihak yang tertentu. Tak apa, kau orang aku, tak ada masalah, kau jangan risau, aku ada kat belakang, kau buat aja dia. Masya Allah, ni berlaku tuan-tuan. Hingga kadang-kadang pengadilan di mahkamah pun kita tengok, mahkamah dunia lah, di dunia ini, maka ada yang bersenda dan boleh dijual beli. Masya Allah. Kadang-kadang ada orang sebenarnya, dia tahu sahabat dia membuat kesilapan, maka dia tutup. Boleh tutup, tak ada masalah. Allah tak marah tutup. Kalau kita nak tutup pun bagi tutup. Tetapi Allah buka balik nanti.
Kalau Allah yang buka, tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Ini paling kita takut. Dan kadang-kadang mereka ini terlepas daripada hukuman yang setimpalnya, yang sepatutnya dia terima ketika hidup di dunia. Maka hukuman itu kekal sehinggalah dia dijemput oleh Allah Ta'ala dengan kematian. Dan dosanya itu tidak dibalas, dan tidak terbalas ketika hidup ni, yang sepatutnya dibalas ketika hidup di dunia. Kan, kalau dibalas dunia, selamatlah dia. Akan tetapi hari kiamat nanti, bila berlaku perhitungan hisab daripada Allah SWT di mahkamah Rabbul Jalil, maka ketika itu Allah akan buka, mereka akan menghadap Allah SWT. Ketika itu setiap daripada kita pasti akan berhadapan dengan Allah SWT. Kalau kita, tuan-tuan, kita lah kan manusia yang macam ni lah, yang buat dosa. Siapa yang terlepas daripada hukuman dunia, bukan bererti dia lepas daripada hukuman akhirat. Tidak sekali-kali. Allah tidak akan melepaskan dia, tuan-tuan. Tidak akan melepaskan kita. Maka Allah Ta'ala akan mengembali kita sampai satu masa nanti, tuan-tuan, bila Allah nak menghukum, membalas kita dengan balasan yang kita buat, maka Allah akan menghidupkan kita semula. Kita kena yakin perkara ni, bahawa kita akan hidup semula. Bukan mati itu mati teruslah kan. Dan bila kita hidup semula, ketika itu Allah mengumpulkan kita di satu padang yang dipanggil padang mahsyar. Padang bola tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekarang lari 200 meter, mampu tak? Tak mampu. Kalau orang berasak-rasak kat situ, lemas kita, tuan-tuan. Tapi itulah keadaan manusia bila dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, yang kita tidak tahu keadaannya bagaimana. Sesaknya berpandu kepada amalan kita, yang Nabi SAW sebut pada kita, inna syamsa tad'u yawmal qiyamah hatta yablugha al-araq nisful uzun. Nabi sebut pada kita, matahari itu, kata Nabi SAW, yang mana matahari itu nanti dekat dengan kamu di hari kiamat, sehingga kan peluh seseorang itu sehingga sampai ke setengah daripada telinganya, disebabkan oleh dosanya. Lemaslah kalau kat sini hidup, lemaslah maknanya. Campak ke laut kalau kat sini, lemaslah. Ada orang dekat buku lali, ada yang dekat lutut, ada yang dekat dada. Tapi ini dekat sini lemas, mencungap-cungap, tuan-tuan. Orang lemas macam mana rupa, tuan? Kalau jatuh dalam laut, masya-Allah kan, teruk kan. Begitulah keadaan kita bila kita tidak mendengar pesan daripada Allah SWT. Hadis riwayat daripada Abu Daud dan Al-Hakim dipesankan kepada kita, tuan-tuan, dekatnya matahari, Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia adalah supaya kita ni, tuan-tuan, untuk dihisap atau dihitung amalan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini dengan seadil-adilnya. Ini pesan daripada Allah Ta'ala. Amalan yang baik dibalas dengan pahala, amalan yang buruk dibalas dengan seksa. Yang seksa yang kita tak larat, tuan-tuan. Saya dulu sekolah, tuan-tuan, nakal juga. Cikgu pernah rotan tapak kaki saya. Bila saya nak pakai kasut, tak boleh. Sakit tebalnya rasanya, Masya Allah kan. Bayangkan kalau Allah seksa kita berdiri di atas api neraka tanpa kasut. Bayang, ini kenyataan. Kenyataan itu paling ringan sekali. Paling ringan, menggelegak otak, menggelegak otak, Masya Allah kan. Tanpa kasut, tanpa lapik, tanpa selipar dan sebagainya, letak di atas bara api yang sangat panas. Itulah keadaan kalau kita nak bayangkan, ya. Dan perhitungan Allah Ta'ala ni dilakukan terus, tuan-tuan, tanpa perantaraan kita dengan sesiapa pun, hanya terus kita dengan Allah Ta'ala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumur rabbuh, kata Nabi SAW, laisa bainahu wa baina tarjuman. Maka kata Allah Ta'ala, manusia ni tadi tidak seorang pun daripada kita melainkan akan dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk berbicara dengan dia. Dan tidak ada perantaran di antara kamu dan Allah Ta'ala pada ketika itu. Allah tanya terus. Terus dia tanya, wahai hamba-Ku, begitu, begini. Allah tanya pada kita, tuan-tuan, ya? Dan ketika itu perhitungan tersebut, tuan-tuan, dilaksanakan bukan dengan mulut kita. Kalau mulut, tuan-tuan, confirm nipu. Malaikat maut pun kita tipu, tuan-tuan. Confirm kita tipu, sebab mulut ni jahat, terutama bila hati kita kotor, dia terzahir di situlah. Sedangkan tetapi, tuan-tuan, yang berkata ketika itu adalah anggota-anggota kita yang lain di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan juga bumi yang kita pijak ni akan berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuka pekung kita ketika hidup di dunia ini. Yang Allah rakam, tuan-tuan pun hafal ayat ni. Kalau baca surah Yasin malam jemaat kan, selalu dengar al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat surah Yasin ayat 65. Yang mana kata Allah Ta'ala, hari yang ketika itu Allah menutup ke atas mulut-mulut kamu. Allah tutup mulut kita, tutup kamu kan, tak cakap. Tetapi wa tukallimuna aydihim, berkatalah tangan-tangan kamu. Ni tangan kita, kan?
Tak jauh yang nak bersaksi tu, anggota badan kita sendiri. Beberapa anggota badan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki kamu. Ya Allah, kaki dia ni pijak benda di tanah, di dalam tempat maksiat. Maka dia bercerita pada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Wa arjuluhum bima kanu yaksibu, atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kamu lakukan. Ini perkara wajib kita yakin. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, dia pasti akan berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Begitu juga, tuan-tuan, bila sebut perkara tentang hisab ni, Allah menceritakan kepada kita bagaimana keadaan manusia bila mana dibangkitkan ketika terperanjatnya kita bila berlakunya kiamat. Hari ini pasti berlaku perkara kiamat ni, pasti akan berlaku sampai masa ni. Allah sebut dalam surah Az-Zalzalah. Tuan-tuan selalu dengar ayat ni kan, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka ketika itu Allah Ta'ala, apabila aku goncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat, kata Allah Ta'ala kan. Goncang kita, tuan-tuan, tengok gempa bumi kat Indonesia pun kita tengok ngeri kan. Ini kan pula kalau berlaku tanah air. Kita bernasib baik bukan termasuk dalam lingkaran gunung berapi. Tapi bila kiamat berlaku, gunung berapi pada lingkaran Allah langgar semua. Semua akan digegarkan. Kita, tuan-tuan, kalau ada angin ribut kuat sikit lah, tak payah banyak, di luar bertiup, kita duduk dalam, kita dengar bunyi macam Allah Rabbi, tumbang pula bangunan ni. Kan? Kita macam tu, takut kita duduk dalam batu tu. Bayangkan kalau gempa bumi kan, lagilah teruk. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika itu kata Allah Ta'ala, bumi mengeluarkan isi-isi yang ada di dalam itu. Tuan-tuan boleh tengok tafsir lebih lanjut lagi lah. Apa isi yang ada dalam. Maka waqalal insanu ma la, berkatalah manusia pada ketika itu Tuhan, kepada Tuhan pada ketika itu manusia berkata pada ketika itu. Maka bertanya-tanya manusia tentang apa perkara yang berlaku goncangan kuat sangat ni. Oh Allah, macam tu dah takut kan, bertanya-tanya. Takutnya apa bendanya ni, kenapa ni? Kita kan berlaku satu kemenangan. Kenapa berlaku? Kenapa? Apa dia? Macam tu lah ibarat dia kan. Maka kata Allah Ta'ala kepada kita lagi, tuan-tuan, Allah beritahu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka ketika itu bumi ketika itu menceritakan akhbaraha, tentang diri kamu, tentang diri kita yang kita pijak ni. Bumi akan mencerita kita baik, kita buruk, dulu kita jahat, kita buat sorang-sorang, buat apa, semua bumi cerita. Kita makan halal, kita makan haram, semua bumi cerita. Kita dulu begini begitu kan, diceritakan oleh bumi kepada bi anna rabbika awhalaha. Sebab kata Allah Ta'ala, sebab kata bumi, Allah memerintahkan aku, mewahyukan aku supaya aku menggoyangkan bumi ini, supaya dia bergegar kan. Yauma idzin yasduruna syu'astatan liyarau a'malahum. Maka kata Allah Ta'ala ketika itu manusia ini berangkat, beberapa rombongan, ramai rombongan manusia. Untuk apa? Dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada bumi, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalan dia. Kau tengok sendiri amalan kau. Macam kita tengok wayang. Oh, dulu kita pelakon, kita tengok macam ni filem aku berlakon tadi, pelakon tahulah perasaan ni, kita tak pelakon. Tetapi begitulah keadaannya, Allah pamerkan kita. Kita culas dalam bekerja, kita culas dalam agama, semua Allah pamerkan satu persatu. Allah tunjukkan kepada kita. Akan kita dapat lihat nanti dengan keadaan malu untuk ditunjuk amalan kita. Maka Allah Ta'ala kata, jangan risau. Kalau kau buat baik, faman ya'mal mithqala dzarratin, kalau kau buat baik, kata Allah, dzarratin khairan yarah. Maka kalau kau berbuat baik, aku tunjuk yang baik. Yarahu, pamerkan. Allah Ta'ala kata, aku tunjuk. Yarah ni perlihatkan, perlihat dengan jelas kita nampak. Wa man ya'mal Allah Ta'ala kata, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu berbuat keburukan, maka aku pamerkan juga. Dengan keburukan yang kau laku, kau tengoklah sendiri diri kau macam rupanya. Baik buruk macam mana yang kita buat. Maka dalam ayat ni, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, diceritakan ketika mana Nabi SAW membacakan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat, atadru ma akhbaraha, tahukah kamu apakah dia akhbaraha itu? Kata Nabi kepada sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui, kata Nabi SAW. Sahabat ni, tuan-tuan, dia tahu pun dia tak nak cakap, dia nak dengar perkara-perkara macam ni. Sahabat nak dengar terus daripada Nabi, maka iman dia meningkat. Dia dengar, dia tak nak dengar daripada sahabat-sahabat yang lain kan. Maka kalau Nabi ada di situ kan, maka kata Nabi SAW menceritakan kepada kita, fa inna akhbara an tashhada kull 'abdin aw amatin
bima amila ala zahriha. Maka kata Nabi ketika itu, berita yang akan dikhabarkan oleh bumi ialah memberitahu penyaksian kepada setiap daripada kamu atas mau lelaki maupun perempuan atas apa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia. Hari ini kita tak terasa tentang kita buat jahat, kita tak terasa. Mana dia terasa seronok ada orang bangga, dia cerita dengan orang, golongan ini Allah tak bagi ampun, dia campak aja terus neraka sebab dia membesarkan keburukan yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Ada orang macam ni, dia bangga cerita, aku begini masa muda dulu. Hati-hati. Allah Ta'ala tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok dia dah sayang kita, dia dah tutup aib kita. Kadang-kadang ada sebahagian daripada kita, abang-abang kita, saya berdengar sendiri, kadang saya gelak, saya nak tegur dia, orang ramai. Dia kata, aku lu muda-muda, benda-benda macam ni tak heran. Oh, dia cerita buruk dia. Saya duduk, saya dengar, saya tengok muka dia, tapi dia tak faham. Dia cerita juga. Setelah Allah menutup aib dia, dia buka pekung. Jangan buka pekung kita. Allah dah muliakan kita setelah kita tua. Allah dah suruh kita solat. Jangan cerita lagi nak tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah je. Para ulama kata mudah. Kalau kau berbuat jahat begini dulu, kau nampak perkara itu berlaku depan mata kau benci. Bukan dijawab, tak apalah, dia budak-budak lagi, kita muda-muda macam tu juga. Itu tanda taubat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hati-hati. Alah nak kata mak dulu lagi teruk, kakak pun macam ni, mak dulu muda-muda lagi, pakai kasut tumit tinggi begini-gini. Oh jangan. Kakak contoh jangan cerita anak kita macam tu. Sebab tu Nabi SAW pun besar, ada perkara yang kita tak boleh cerita dengan orang kan. Jangan cerita harta kita kepada orang lain. Jangan cerita, ni Nabi sebut pada kita. Tapi orang suka cerita, tunjuk harta dia, ni kereta aku ni, aku beli ni macam ni, 300,000, 400. Jangan cerita. Kan, ada orang suka cerita, kau sekarang simpanan macam ni, aku simpanan okey, sejak beberapa tahun ni aku buat duit sungguh 2-3 juta. Jangan cerita orang. Nabi tak bagi. Jangan cerita umur kita berapa. Jangan tanya umur sahabat kita, kau sekarang umur berapa. Orang Melayu suka tanya umur, tak suka. Bila tukar umur ni, kadang-kadang umur orang boleh memperendahkan orang lain disebab umur dia. Nabi tak bagi, tapi kita suka buat. Lagi satu, cerita keburukan yang lalu. Ini tak elok. Ada sebahagian, bukan semua. Ada setengah ditutup, betul lah. Ada tapi ramai yang buka cerita. Bila orang cerita, dulu budak-budak muda cerita pasal motor, kau tahu tak abang kau ni, dia dah pakcik dah, dia kata dia abang. Lagi lumba kereta tahu, dia kata Masya Allah kan. Ini benda-benda yang mengaibkan diri lah, jatuh maruah kita kan. Maka ketika itu kata Nabi, an yakul, maka berkatalah Nabi SAW, amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza qala hadhihi akhbaraha. Maka bumi akan bersaksi pada ketika si fulan ni begini hidupnya, ya Tuhanku, dia ni begini Tuhanku. Itulah hari yang Nabi kata hari begini-begini. Itulah hari akhbaraha, yang dibuka aib kita tuan-tuan. Siapa yang buat jahat, yang duduk di dunia, yang tak ingat Allah Ta'ala, tidak sempat bertaubat, maka dia akan merasa, saya tak sempat bertaubat, saya akan merasa keadaan ini. Sebab Nabi yang cerita. Hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, hadis sahih, dia ceritakan kepada kita. Jadi kalau kita tengoklah diri kita kan, ada orang insaf sungguh-sungguh, taubat sungguh-sungguh. Saya jumpa satu abang kan, 65 kot umur dia kot, lebih kurang 66 macam tu lah. Setiap kali semayang satu surau, dia akan semayang ganti. Saya perasan dia pergi belakang, dia semayang 4 rakaat, mungkin zuhur, mungkin asar. Tetapi yang paling saya sebab, saya pernah nampak dia, bila dia menangis, dia berdoa, dia sebab macam tu, saya tengok mata dia meleleh. Astagfirullahalazim. Dalam hati saya, kalaulah Allah sayang dia, matilah di hari ini, Allah ampunkan dosa dia. Sebab saya pergi mana-mana, termasuk diri saya, jarang nak tengok orang buat macam ni tuan-tuan. Even dia seorang pun tak berani buat. Malam tak menangis, berat mata nak mengasa, nak minta keampunan pada Allah Ta'ala. Wallahi selalu kita tengok macam tu diri kita kan. Kita rasa kita tak berdosa. Jangan. Siapa tak berdosa? Baik sangat ke kita? Allahu Rabbi. Kita tahu diri kita. Saya tahu diri saya tuan-tuan. Kakak-kakak tahu diri kakak apa, muda-muda macam mana. Bukan kita muda dulu baik sangat pun. Adalah seorang dua yang baik. Kalau dia baik pun dia tak berkawan. Biasanya orang baik tak kawan. Orang tak nak kawan dengan dia, susah lah. Kau ni scammer betul lah nak kawan kau. Masya Allah. Susah kan. Kan. Ni contoh dia lah kan. Kalau kita tak menipu di sudut ni, mungkin kita menipu di sudut kerja. Culas dalam kerja, ambil MC selalu, menipu juga tu. Sama jugalah, contoh dia lah kan. Ini dipesan pada kita. Mana kita tuan-tuan sampai masa nanti, ketika mana Allah SWT yang mengizinkan tuan-tuan anggota badan kita yang lain untuk berbicara, menjadi saksi atas amalan yang kita lakukan tuan-tuan, maka tangan kita yang akan bersaksi,
kaki kita akan bersaksi dan juga kulit kita akan bersaksi tentang di hadapan Allah Ta'ala. Maka tidak ada siapa yang dapat menghalangnya pada ketika itu. Tidak ada siapa yang dapat menghalangnya pada itu. Dan ketika itu tuan-tuan, kita tidak boleh mengingkari lagi apa yang diceritakannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak kita mengelak dah masa itu kan. Dia cerita sungguh-sungguh depan Allah Ta'ala, bukan main-main. Sekejap ya, bismillah. Dia perkatakannya itu, kita tak dapat nak menentang lagi dah. Benar belaka dah ketika itu kan. Inilah merupakan perjanjian kesempurnaan yang mana hujah Allah Ta'ala terhadap kita, yang pernah kita berjanji kepada Allah Ta'ala ketika di alam roh. Kita tak ingat dah. Di alam roh kita berjanji kepada Allah Ta'ala kan. Allah ingatkan kita dalam surah An-Nur ayat ke 24 dan 25. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjulukum bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala beritahu pada hari bersaksinya ketika atas kamu, alaihim kata Allah Ta'ala, alsinatuhum, bersaksilah ketika itu tangan kamu depan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah dulu hamba engkau ni punya tangan, dia mengambil harta orang lain, ya Allah. Aku bersaksi di hadapan kau, ya Allah. Kita nak kata apa? Tangan kita bukan jauh. Hari ni tangan tak cakap, kita arah daripada hati kita, daripada fikiran kita, ambil. Kita pun ambil. Sampai sana nanti. Kalau katanya kita hidup di dunia, ya Allah Tuhanku, aku bersaksi, dia pernah ambil hak orang, ya Allah Tuhanku, tetapi dipulangnya sebelum mati. Selamat. Selamatlah kita kan. Ini Allah. Wa arjuluhum, kaki juga begitu. Ya Allah Tuhanku, dia duduk atas muka bumi berjalan dengan sombong, ya Allah, menghentak di belakang aku katanya. Dia cerita kan, ada orang sombong kan, ada kan? Ada orang sombong, ramai orang sombong kan. Orang Melayu sekarang, termasuk kita, bangsa kita sendiri, bukan orang lain. Dulu selalu kita kata bangsa asing sombong. Sebenarnya bangsa kita sombong hari ni. Dengan kemewahan yang Allah Ta'ala berikan, kadang sebahagian besar daripada kita lupa diri. Bongkar dia dengan harta dia, dengan rumah besar dia. Wallahi saya kata, saya dalam pandangan saya kan, hati-hati kita tak, jangan masuk golongan inilah kan. Bima kan ya'malun, atas apa yang kamu lakukan, ya, atas apa yang kita lakukan. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinihumul haqq wa ya'lamun. Pada hari itu Allah memberi pembalasan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setimpal menurut semestinya. Dan juga kata Allah Ta'ala beritahu pada kita, dan juga Allah, apa yang kita lakukan ketika kita hidup dulu, setimpal Allah Ta'ala beri pada kita. Allah Ta'ala, innallaha huwal haqqul mubin, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, Allah menjelaskan lagi, sesuatu itu dia mengetahui sesuatu hakikat itu yang benar. Jadi kita tak boleh nak lari masa itu tuan. Tapi sebahagian kadang-kadang orang tak percaya benda-benda ni kan. Nak buat macam mana? Dia rasa nanti taubatlah, dia kata kan. Kalau sempat, kalau diizin oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak ikhlas dalam hidup, macam mana kita nak berikhlas, nak bertaubat? Sebab hati kita kotor, menuju kebaikan tak ada dalam dari kehidupan kita. Kita tengok contoh sebahagian, saya tengok tuan kan, kita tengok macam saya pergi rumah Allah Ta'ala ni hari-hari kan. Kalau saya pergi kuliah, bulan lepas tuan-tuan juga, bulan depan insyaAllah panjang umur tuan-tuan juga. Jiran yang tak datang tu takkan datang kan. Kakak-kakak ni juga kan, mana-mana sama je. Kalau duduk tiang tu, duduk situ lah dia. Bulan depan duduk situ, dah selesa. Macam tu lah kan, memang betul gitu kan. Yang lain tu tak ada. Tak payahlah sembahyang jemaah kat rumah pun boleh. Dia tak faham kan. Dia tak faham, ataupun dia buat-buat tak faham. Wallahu a'lam kan. Jadi hisab ni juga tentang Allah nyatakan di dalam ayat yang lain. Allah sebut pada kita dalam surah Fussilat ayat 19 hingga ayat ke-23. Wa yauma yuhsyuru a'dallahu ilan nar fahum yuzaun. Maka kata Allah Ta'ala, di mana Allah nanti mengumpulkan kita musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah tuan-tuan? Orang yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Walaupun kita beriman, tapi kita jadi musuh Allah Ta'ala. Orang yang makan riba, musuh Allah Ta'ala. Allah declare perang pada kita, riba. Makan daripada hasil konvensional, faedah, itu termasuk riba. Na'udzubillah. Allah kata perang dengan aku, Allah dan Rasul. Allah sebutkan kepada kita tuan-tuan. Maka tujuan dia apa? Dia datang dikumpul Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala nak kuhumbankan mereka itu ke dalam neraka. Mereka datang berbaris-baris. Dia tahu diri dia salah ketika itu. Dia datang kepada Allah, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka kata Allah Ta'ala, sehingga kan
apabila mereka telah datang ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada ketika itu, maka bersaksilah atas mereka sam'uhum, bersaksilah telinga mereka, pendengaran mereka ketika itu. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba Engkau ni ketika hidup, pendengaran dia masuk kat badan dia, kat tubuh dia, tak ada yang baik. Contoh dia, kalau baik, Alhamdulillah ya Tuhanku, dia berbuat baik, selalu dengar majlis ilmu, selalu dengar nasihat. Allah sebut, telinga kita sebut, telinga kita yang berkata. Begitu juga wa absaruhum, kata Allah Ta'ala, penglihatan kamu. Dia ni ya Allah memandang benda, seorang pun tengok maksiat, ramai pun tengok maksiat kan. Tapi kalau dia tengok yang baik, Alhamdulillah ya Allah, dia ni pandang Quran hari-hari, ya Allah baca kalam Kau. Dia bersaksi mata kita, tuan-tuan. Dia tengok benda buruk. Orang tengok benda buruk ni mata tak pakai cermin mata, sampai tua cerah mata dia, Masya Allah. Kalau tengok benda baik cepat rosak mata. Tu dia tak nak tengok benda baik, Masya Allah kan. Contoh dia lah. Wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan juga kulit kita, ya Allah ya Tuhan, kulit dia ni ya Allah, kulit dia dengan kulit perempuan yang haram bergeser. Aku bersaksi ya Allah, di kelab malam, di jalan, di Bukit Bintang ya Allah, dia beritahu, ya Allah ya Tuhanku, kulit dia dan kulit wanita yang jahat itu bersentuh tubuh dia dengan tubuh aku, kemaluan aku dengan kemaluan dia ya Allah. Diceritakan oleh kemaluan kita, kulit kita kepada Allah Ta'ala. Malu tuan, saya tuan-tuan kalau buat benda tu, tuan-tuan tahu perangai saya macam tu, cerita, malu tak? Malu. Saya tak datang kuliah sini tuan-tuan. Saya tak jumpa sahabat-sahabat kita minum kat kedai tu, lari saya. Kalau nak kuliah pun saya pergi masjid lain, orang tak tahu kenal saya. Mudah aja, sebab orang tahu saya buruk. Begitulah keadaan diri kita. Jadi saya pesan pada diri saya juga, pada sahabat mana-mana jemaah, kalau nak buat buruk tu, makan haram ke apa jugalah, fikirlah banyak-banyak. Sebab janji Allah Ta'ala ni betul. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan, dulu ada satu pegawai besar di Johor, dia cerita apa? Hidup itu adalah benar, mati itu adalah benar, seksa kubur itu adalah benar. Dia duduk dengan saya 2 jam pagi tu tuan-tuan, sebelum dia pindah tu, di selatan Tanah Air. Dia cerita kat pegawai dia, dia nak beritahu jangan makan haram, jangan buat benda salah, sebab kita pegang kuasa. Pagi tu duduk, Ustaz macam mana Ustaz? Saya cakap kalau datuk orang yang baik, ikhlas hati, Allah akan tolong. Dia diam. Apa saya dengar dia lepas bulan 1, bulan 2 viral. Masya Allah kan. Ni dah balik Kuala Lumpur, dah balik dia tu kan. 2 jam saya duduk dengan dia pagi tu, lepas kuliah subuh. Saya risau juga kan, dia nak apa kat saya kan. Tapi betul wallahi, dia kata, Ustaz kalau saya tahu orang saya macam ni, saya pastikan dia akan dapat hukuman. Dia kata macam tu ayat dia. Muka dia berubah, saya tengok cakap macam tu kan. Kalau Ustaz tahu ada pegawai saya buat hal, cakap dengan saya, dia kata. Macam tu dia cakap. Saya takkan cakap lah, takut saya kan. kan biar dia ambil tindakan lah kan. Jadi ni cerita dan maka waqalu, maka berkatalah kita pada kita itu kepada kulit, lijuludihim, kita akan berkata kepada kulit, kata Allah Ta'ala, lima syahidtum alaina, kenapa engkau bersaksi atas aku kulit? Apa masalah kau ni? Teruk sangat ke aku ni? Kulit cerita tuan-tuan pada kita, bukan orang lain, bukan sahabat kita, bukan, tapi kulit kita kan. Maka ketika itu qalu antaqana Allahu allazi antaqana kulla syai'in, maka dijawab oleh kulit, hari ni Allah bagi aku bercakap dan setiap sesuatu boleh bercakap. Aku diizinkan, tidak aku ni kita tuan-tuan boleh bercakap, backup belakang kuat. Ini Allah Ta'ala yang backup kat belakang. Kepada kulit dia akan berceritalah tentang perangai kita, kelakuan kita, buruk baik kita kan. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un, kata Allah Ta'ala kepada kita, dia yang menjadikan kamu semua pada asalnya. Dan Allah pesan wa ilaihi turja'un, ingat kamu akan balik pada aku. Tuan-tuan akan balik tuan-tuan. Sampai masa kita kira umur masuk 60 pencen, hati-hati, tak cukup kita jaga. Termasuk saya bukan kata ni kan, kita akan sampai masa Nabi kata 60-70. Tanda dia mudah tuan-tuan, sakit kaki. Hari ni tuan-tuan duduk surau urut kaki saya pun dah sebut dah urut. Kenapa urut? Itu penyakit dah tu, sebab tak boleh angin kuat, kipas. Dulu umur 25 dia tak ada kan. Tu tanda apa? Kita senang bila sebab tu ada satu orang dia buat lawak lah, bukan betul kan. Dia mandi jenazah. Saya kalau mandi jenazah, dia kata saya tengok orang tu kalau mati ni, dia kata tengok tangan dia basuh, dia tengok ni, dia kata kalau ni tinggi lagi, dia kata ni rezeki banyak lagi. Kalau lepeh ni tak lama nak mati lah, dia kata. Cuba tengok kita punya tak, itu contoh lah, dia bagi dia buat lawak. Tapi kadang-kadang betul juga, mungkin betul, mungkin tak betul, tak tahulah. Dia mandi jenazah banyak
Boleh jadi juga kan. Kita tanda-tanda kita bila dekat banyak penyakit lah. Banyak penyakit. Ada yang tak sakit pun ada, tapi sebenarnya ada sakit tu ada, tapi kita tak perasan kadang-kadang kan. Ini contoh. Maka ketika itu tuan-tuan, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'uhum wa absarukum wala juludukum walakin yang zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah peringatkan kita tuan-tuan, kamu semua kata Allah Taala tidak akan dapat menyembunyikan diri kamu bila mana tidak akan dapat menyembunyikan diri kita supaya lari daripada siksa Allah Ta'ala. Kamu tidak akan dapat menyembunyikan, menahan pendengaran kamu untuk berbicara, tidak dapat menahan penglihatan kita untuk bersaksi, tidak akan dapat menahan kulit kita untuk menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu pada kita. Akan tetapi mereka ini katanya masih lagi mengira bahawa Allah itu tidak mengetahui. Kita rasa Allah tak tahu apa kita buat. Ramai daripada kanan-kanan kita buat sesuatu, kita rasa tak apalah, Tuhan mah taubatlah, ampun. Tapi cakap main-main aja, bukan taubat sungguh-sungguh, besok buat lagi ni kan. Kita sebagian besar daripada mereka itu, kata Allah tak mengira bahawa Allah tidak mengetahui perkara itu. Dia buat benda buruk, orang tak nampak, kita berdua je tau. Kalau yang cerita orang lain, kita berdua je. Projek ni kita berdua je. Kalau berjaya, jaya. Jangan kau cerita orang lain. Kena-kena macam tu kan. Maka kata Allah Ta'ala, wa dzalikum zannakumul ladzi zanantum bi rabbikum. Sedangkan kata Allah Ta'ala, golongan ini kata yang demikian itu adalah sangkaan yang sangat salah kamu kepada Tuhan kamu, Rabbukum, kata Allah Ta'ala. Sangkaan itu akan membawa kamu, kata Allah Ta'ala, kepada kecelakaan. Celaka siapa yang menyangka Allah tu tidak mengetahui segala-galanya, kata Allah Ta'ala. Dan mereka ini termasuk golongan yang rugi. Orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rugilah, dia rasa Allah tak nampak kan. Ini Allah cerita pada kita tentang supaya apa? Allah peringat. Sebab itu saya akan pesan kan, kalau kita baca Quran, tuan-tuan baca Quran, baca yang ada makna. Tengok ayat-ayat azab, ayat-ayat peringatan, kita tengok. Ayat-ayat menceritakan hari kiamat, ayat-ayat menceritakan persaksian daripada Allah Ta'ala, kita tengok. Boleh menangis kalau betul-betul hayati, terutama kalau kita ada dosa. Seleloknya kalau kita bertaubat, sembahyang taubat kepada Allah Ta'ala, solat taubat, minta Allah ampun supaya hati kita bersih, dan ingatkan dosa apa yang kita lakukan. Ya Allah, begini ampunkanlah, janganlah seksa aku, tak mampu aku ya Allah. Kalau kau bagi aku hidup miskin kat dunia, kau rampas harta aku pun aku tak mampu. Ini kan pula azab di sana kan. Allah rampas kereta kita satu, banjir pun kita risau tuan-tuan. Banjir, habis wildfire banjir. Walaupun kita risau. Saya pergi dekat masjid mana di Semenyih, masjid apa Allah. Satu kawan dia, Ustaz, kata kawan baik saya wildfire dia tenggelam Ustaz. Tahun berapa wildfire baru Ustaz? Berapa ratus ribu? 300 ribu, 270 lebih, 80. Tenggelam sampai mana? Sampai bumbung Ustaz. Nak repair, ada cover tak? Special April. Dia kata tak ada, bawa 200 ribu. Bayangkan, itu dah pening kepala dah. Itu baru seksa dunia tu kan. Kita tak rosak, harta je rosak, boleh beli lagi pun dah pening. Ini diri kita yang akan diseksa oleh Allah Ta'ala, bukan harta tu, diri kita kan. Dah masuk waktu belum lagi ya. Ini sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Maka juga disebut oleh Allah Ta'ala tuan-tuan di dalam ayat Al-Mujadalah, surah Zihar tu kan, ayat 6-7 tu, tentang kebangkitan manusia dihisab oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menceritakan yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Allah kata pada kita, pada hari itu aku akan membangkitkan kamu semua daripada kematian. Macam mana mati hidup balik? Mudah aja kita tengok mati hidup balik tuan-tuan. Pokok yang tanah lapang, tak ada pokok, turun hujan, dia hidup. Pokok hidup. Boleh Allah buat? Boleh. Begitulah Allah membuat kita. Allah boleh hidup, tulang kan cabut sana, tapi Allah boleh buat. Sebab pokok yang tak ada apa-apa, tanah yang gersang boleh tumbuh pokok. Ini kan pula nak lebih mudah. Allah Ta'ala kata pada kita, aku buat langit tu lagi susah, kau tahu tak? Dia kata, daripada aku buat engkau tu. Allah sebut dalam Quran, dalam ayat apa saya lupa. Aku buat langit tu lagi susah daripada aku nak buat engkau ni. Buat engkau ni senang aja, aku kahwin dengan kau, aku bagi kau jodoh aja. Kan Allah Ta'ala sebut pada kita tentang fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh. Allah sebut pada kita. Allah kata apa tuan? Lalu Allah Ta'ala ni diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang apa-apa yang mereka kerjakan ketika itu. Tetapi kata Allah Ta'ala, kamu dah lupa masa itu. Wa nasuh, kamu lupa dah apa yang kamu buat. Dulu kau mengumpat, dulu kau mencuri, dulu kau ambil hak orang, dulu apa? Kau buat jahat. Kau lupa dah. Aku tak lupa. Wallahu a'lam
wa kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kata Allah, wallahi aku tahu atas setiap sesuatu. Allah pesan pada kita kan. Jadi kalau kita hayati ayat ni tuan-tuan, Allahu Rabbi kan, berani tak kita buat buruk? Tak berani. Sebab itu kita rajin-rajin baca Quran dan tengok makna dia kan. Kalau kawan-kawan kita ada buat silap, buat apa, tegurlah dia kalau kita sayang dia. Dah kita tegur dia tak nak dengar, terpulang pada diri dia. Jangan share tak baik, Allah hukum kita nanti. Kau jangan sibuk hal aku lah. Kau dengan kau, diri kau sudahlah, kubur lain-lain. Okey, terima kasih. Kalau kita dah nasihat, lepas tanggungjawab kita. Sebab nanti Allah tanya juga kan, kau kawan baik dengan dia, kenapa tak kau tegur, kata Allah Ta'ala, atas tanggungjawab kau sebagai kawan. Kalau dia kata aku dah tegur ya Allah tapi dia tak nak dengar, okey, fair. Begitulah keadaan dia. Maka Allah Ta'ala beritahu pada kita. Allah kata apa? Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah kata, kau tahu tak, kata Allah Ta'ala, aku ni, kata Allah Ta'ala, Allah beritahu melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Macam mana Allah melihat ya? Jangan kita bayang macam mana kita melihat. Tetapi kalau Allah boleh menjadikan alam ini, yang awal dia, yang akhir dia, tidak ada sesuatu, yang zahir dia, yang batin dia, dia menjadikan langit, menjadikan makhluk yang ada segalanya, mudah bagi dia nak tengok kan. Kita kalau barang kita dah ada, rumah dah kita beli, rumah kita senang tak nak tengok? Tengok bilik macam ni, tengok lampu macam ni. Rumah orang boleh tengok? Rumah orang tak boleh tengok. Pasal apa kau nak masuk rumah aku? Keluar, ini rumah aku, kau suka-suka nak masuk. Ini rumah kita, Allah punya, dia boleh tengok segala-galanya. Mana kata dia boleh tengok zahir dan batin kita. Sebab itu dalam hati kita pun Allah tahu. Kan Allah Ta'ala cerita pada kita, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kalau kamu berbisik antara 3 orang, Allah kata cik, buat pakat-pakat, buat projek benda-benda haram. Aku yang keempat, kata Allah Ta'ala. Kau jangan ingat aku tak tahu, aku ada tahu. Aku yang keempat. Jangan main-main. Allah sebut pada kita, Allah sebut pada kita, wala khamsatin, tidaklah berlima, kata Allah, illa huwa sadisuhum, aku yang keenam. Kau 5 orang kan buat projek, apa benda projek kita nak buat lah, sedikit ke apa ke, macam-macam lah kita buat manusia. Kenapa pelik kan, macam-macam kan. Kita tengok, aku yang keenam. Maka Allah kata, wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama. Maka Allah kata, dan tidak pula lebih daripada itu, dan tidak juga kurang. Maknanya lebih boleh, kurang boleh, melainkan katanya aku berada bersama mereka. Apa projek kau buat ni, aku tengok, aku perhati. Kau nak aku bagi yang buruk pun aku bagi. Kau nak jahat, aku bagi jahat, tapi aku azab. Kau nak baik, aku bagi baik, tapi aku bagi pahala. Dia macam tu kan. Allah Ta'ala beritahu pada kita tuan-tuan, beritahu, summa nunabbihum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Kata Allah Ta'ala kepada kita, kemudian Allah akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan masa kita dah mati nanti, begini-begini. Pada mana? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menggunakan isim inna. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab boleh faham lah ya. Inna kata bikulli, dengan setiap apa, bikulli, ngaji bahasa Arab boleh faham, syai'in, sesuatu, tidak tersorok. Alim, pengetahuan dia, sifat Allah Ta'ala alim, al-alim. Allah Ta'ala bukan alim manusia. Alim manusia lain, alim Allah Ta'ala kan. Jadi inilah bukti tuan-tuan bagaimana keadaannya nanti, pelaksanaan hisab yang dilaksanakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan bukti pengetahuan Allah juga tentang apa yang kita lakukan itu tidak boleh kita rahsiakan. Tak dapat kita nak rahsiakan Allah. Dan Nabi SAW juga menyebut dalam satu hadis yang panjang. Saya ingat tak sempat nak baca hadis ni tuan-tuan ya. Baca panjang ni kan. Nabi bagi nasihat kepada sahabat. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, Muslim dan juga At-Tirmizi dan Nasa'i. Hadis ni panjang lah, tak sempat. Saya tengok ada 2 minit nak masuk azan dah. InsyaAllah nanti ada masa nanti kita baca kan. Maka hari Isab ni tuan-tuan, Allah membuka segala macam rahsia daripada setiap daripada kita. Yang Allah sebut dalam surah An-Najmi ayat 31, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu yajziyal ladzi ahsanu bil husna. Allah sebut, kata Allah Ta'ala kepada kita tuan-tuan, dan kata Allah Ta'ala, dia memberikan balasan kepada orang-orang yang mengerjakan kejahatan menurut pekerjaan yang dilakukannya itu. Maka Allah katakan kepada setiap daripada kita tuan-tuan, manusia ni, kami ikatkan keburukan yang kamu lakukan itu di leher kamu, senarai keburukan yang kita lakukan itu. Kita tuan-tuan duduk penjara Kajang, kita tak pernah tengok orang tu merompak tulis kat leher, gantung dia merompak, tak ada.
Tapi di sana Allah gantungkan tuan-tuan, diikatkan di leher kamu sendiri. Dan Allah beritahu pada kita, dan kamu keluar kepada, dan kami keluarkan kepada diri kamu itu pada hari kiamat, diserahkan kepada kamu sebuah kitab yang dijumpai terbuka sekali-kalanya. Allah sebutkan pada kita. Dan Allah kata, bacalah kitab kamu itu. Bacalah dosa-dosa kau tu, kebaikan kau tu, keburukan itu. Cukuplah kamu sendiri yang menilainya pada ketika itu, kata Allah Ta'ala. Allah tak suruh menilai, suruh kita nilai. Dan bila kita nilai, menghisap dia, dan hisaplah diri kamu, nilaian diri kamu. Di situ kita sudah menggigil. Allah sebut, wa najzi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Allah beritahu pada kita, maka iqra kitabak, baca kamu punya kitab tu, tengok dia. Kafa bi nafsik yauma alaika hisaba. Maka kamu nilailah sendiri, kata Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 13 dan ayat 14. Dan tadi kita ambil peringatan sungguh-sungguh kan. Sebab itu pernah ditanya oleh Saidina Ali kan. Ni masuk azanan ya, habis hadis ni saya berhenti sana. Maka Saidina Ali pernah ditanya oleh para sahabat pada ketika itu, ya Saidina Ali, bagaimana Allah menghisap manusia yang terlalu ramai ketika itu? Macam tak betul aja, mustahil lah, dia kata. Ya amaral mu'minin, wahai mu'minin, kaifa yuhasibullahu an-nas kulluhum fi waqtin wahid. Bagaimana Allah dalam satu masa Allah menilai, menghisap manusia serentak kan? Maka dijawab oleh Sayyidina faqala Sayyidina Ali, kama yarzuquhum min anin wahid. Kau cuba kau tengok bagaimana Allah membagi rezeki kepada hamba-Nya dalam satu masa. Kita duduk di Malaysia, rezeki dapat. Duduk Amerika, rezeki dapat. Kita duduk di Johor, dapat rezeki. Di Kajang pun dapat rezeki. Macam mana tu? Dan kita nak fikir kan. Maka katanya, yas'aluhum fi anin wahid. Begitulah Allah menghisap kita. Tak terlepaslah maknanya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan bagi kita. Baik tuan-tuan, cukup sekadar itu tuan-tuan. Moga bermanfaat untuk diri kita lah ya. Jadi orang beriman, sungguh-sungguhlah kita ikhlas pada. Saya pun begitu juga, pesan pada diri saya kan. Jangan kita buat buruk. Kalau orang buat buruk dengan kita, ada orang buat buruk dengan kita, saya pun ada orang buat tak suka saya kan. Nanti saya datang surau, saya jumpa anak yatim ke mana-mana, saya ambil duit banyak, tak adalah RM1, RM5, saya sedekah dekat ni, dengan niat semoga Allah memberi hidayah kepada dia, dan Allah bagi dia pahala atas dosa yang dia buat kepada saya. Kalau boleh kita buat macam tu, mulia hati kita. Orang buat salah, kita sedekah, niatkan pahalanya kepada dia. Boleh. Kalau boleh kita mulia, try dia kita. Melainkan kebanyakannya bila saya sembang, apa jadahnya ayat tu kan, mampu dia lah. Itulah ayat dia kan. Apa nak bagi dia pahala, mampu untuk neraka lah dia. Hati kita buruk, belum bersih sangat lagi lah ya. Baik, cukup sekali tuan-tuan. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang-kurang diri saya, yang pemaaf kasar bahasa dan sebagainya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.